Assalamualaikum. Lebih kurang dalam 1 minit lagi kita akan live. Okay, sekejap. Tajuk kita hari ini, buku yang santai. Boleh kita baca. Okay, buku yang santai untuk relax ketika PKP. Seperti yang ramai sudah maklum, kita punya PKP ni akan dilanjutkan sampai 28 hari bulan 4. Tapi ikut khabar-khabar angin yang saya dapat, mungkin lebih daripada tu. Jadi kita relax je lah. So hari ni kita akan sembang, kita akan santai-santai buku yang best baca masa PKP ni. Buku yang santai lah. Sebab sebelum ni selalu macam cerita pasal buku-buku bisnes saja kan. Tapi hari ni saya nak cerita lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lebih kurang 10 buah buku lah. 10 buah buku yang sangat menarik baca waktu PKP ni. Dia buku tu ada yang santai, ada yang berat. Tengoklah kita nak baca yang mana satu kan. Dan kenapa saya suka buku tu, dia macam personal reason, tapi mungkin boleh membantu juga. Okay, buku yang pertama, tapi tak ada dekat sini, ada dekat office saya. Buku yang ditulis oleh Paula Cohen kot. Saya tak pasti sebutan macam mana, tapi buku tu tajuk dia saya lupa pula. Buku tu mengenai seorang anak muda yang dari asal pengembala. Saya dah ingat tajuk, The Alchemist. Buku dia tentang anak muda, dia pengembala kambing. Kemudian akhirnya dia jadi macam magician, macam ahli sihir, macam lah. So itu sangat menarik buku tu. Dia macam ada falsafah yang sangat best. Antara satu benda yang tema yang sentiasa timbul dalam buku tu adalah dia selalu guna satu perkataan ni. Perkataan ni dalam bahasa Arab, iaitu maktub. Dalam cerita ni dia cerita asalnya lelaki ni dia berminat dengan seorang perempuan ni, lepas tu kemudian dia jumpa perempuan lain lagi. So dia ada perkataan maktub. Daripada pemahaman saya, maksud maktub ni, semua benda tu dah tertulis lah. Semua benda dah ada, dah memang tertulis. Dan sebenarnya pemuda ni dia bukan orang Islam, cuma dia banyak berjumpa dengan orang Arab. Dalam cerita ni lah, dia banyak jumpa orang Arab, orang Mexico yang beragama Islam. Dia daripada tak boleh bercakap Arab, dia dah boleh bercakap Arab. Sepatutnya dia hanya boleh bercakap Spanish. Itu buku tu sangat menarik. Boleh habis baca dalam tempoh 1 hingga 2 hari, sebab sangat-sangat santai dan best. Okay, the next book, buku yang seterusnya adalah buku yang ini saya ambil. Sambil cerita saya akan bagi spoiler sikit lah, kenapa buku tu menarik, apa dia punya kata-kata yang best. Tajuk buku ni, ni The Prophet. Dia punya penulis dia Khalil Gibran. Penulis ni dah meninggal, lama dah meninggal. Dia ada buku ni pun sama, dalam masa 2 tahun baca. Saya sangat suka dia punya ada satu chapter ni, dia kita baca tak bersambung pun tak apa. Kita sekadar baca-baca gitu pun tak apa. So yang saya suka buku ni, tajuk dia On Houses. Dia ada banyak tulis, tapi ada satu perkataan ada satu quote yang menarik yang ditulis kat sini. Rasa terkenal lah. Dia tulis kat sini, your house is your larger body. Dia kata rumah kita ni umpama satu badan yang sangat besar. Itu satu kata-kata yang menarik ya. Sebab sebenarnya kita selalu anggap rumah ni macam tempat tidur, bangun semua, tidur, makan, berlindung. Tapi sebenarnya rumah ni, kalau kita betul-betul buat rumah tu, kita jaga rumah tu, kita isi aktiviti-aktiviti dalam rumah tu dengan benda-benda yang berfaedah, insya-Allah kita akan rasa rumah tu sebahagian daripada diri kita. Kita tak rasa rumah tu macam tempat yang memerangkap diri kita. Okey, yang tu satu lah. Okey, bila buku ni, buku ni sangat menarik. Okey, buku ni Siddhartha, penulis dia
Herman Hesse, pemenang hadiah Nobel Sastra. Buku ni Institut Terjemahan Negara Malaysia. Tahun 2009 saya beli buku ni. Sampai sekarang saya masih baca. Buku ni dia tentang perjalanan seorang Sami. Seorang Sami mencari pencerahan dalam hidup dia. Dia daripada Sami jadi pengemis. Lepas tu dia jadi tukang judi, tukang minum arak. Last sekali dia jadi pendayung sampan. So sangat menarik buku ni. Dan buku ni juga menceritakan tentang seorang sahabat. Dia ada sahabat. Sahabat dia akhirnya tak kenal pun dia tu siapa. Tapi dia punya ending tu macam kita rasa wow, bestnya. Macam itulah. Tak nak spoil tapi endingnya sangat best. Semua best lah. Okay, seterusnya buku yang kalau boleh kita beli semua dia punya, orang panggil apa dia, keluaran buku ni. Bukan semua keluaran, maksud dia penulis ni, seorang Datuk Dr. Rusdi Abdullah. Buku pertama beliau yang meletup dulu adalah Jutawan Senyap. Saya alhamdulillah, kalau tak silap saya ada semua koleksi buku dia. Ini salah satu buku dia lah, Petunjuk Jalan Kekayaan. Cuma untuk tempoh masa PKP sekarang ni mungkin tak berapa sesuai sangat baca buku ni, walaupun santai. Macam kita rasa nak buka bisnes, kalau boleh malam ni juga nak buka. Kalau boleh habis baca ni terus nak buka bisnes. Macam itulah buku ni. Bisnes tentang makanan. Dia cerita daripada seorang pegawai bank, akhirnya dia jadi penjajah. Bukan penjajah, dia ada buka kilang dia bermasalah. Jadi dia pun akhirnya membawa diri sampai ke Indonesia akhirnya. Cerita sangat menarik. Itu satu. Okey. Ini pun santai juga, ditulis oleh orang bisnes. Tetapi buku ni tak famous. Penulis dia famous. Penulis dia adalah Robert Kiyosaki. Kali ni dia menulis bersama dengan dia punya adik. Okey, kenapa dia tulis buku ni? Ini adalah buku ni. Tajuk buku ni Rich Brother, Rich Sister. Okey, kenapa dia tulis buku ni? Salah satu sebab dia tulis buku ni adalah berlaku bila adik dia ni kena kanser. Kalau tak silap lah, saya pun tak berapa ingat. Kalau tak silap kena kanser, tak ada medical card, tak ada apa perubatan apa semua tu, dia bermasalah. Jadi dia nak tolong adik dia, tetapi pada masa sama dia tak nak sekadar macam bagi duit je. Jadi dia tulis buku ni dengan adik dia dan dia jual. So buku ni macam pertembungan lah. Dia banyak tulis tentang memori. Dan kalau tak silap dalam buku ni juga dia tulis bagaimana akhirnya bagaimana bapa dia, iaitu poor dad, capai kata sepakat. Apa yang dia buat ni macam orang-orang yang tamak je buat. Lebih kurang tu. So dalam buku ni dia cerita macam mana bapa dia mati, dan macam mana dia akhirnya macam dia bukan bergaduh lah. Okey, macam mana akhirnya diorang ni lah saling menerima lah. Okey, tadi ada gangguan sikit internet. So tak apalah. Tinggal lagi 4 buah buku. Okey. Yang terbaik saya simpan last sekali. Bukan terbaik, yang sedang baca sekarang. So buku ni saya baca masa saya dekat hospital tahun 2013. Saya ingat lagi. Masa tu dalam keadaan yang teruk lah. So tajuk kebetulan saya belilah buku ni. So tajuk yang menarik buku ni adalah Monolog Kecil Tahun-Tahun Gelora. Dia ditulis oleh sastrawan negara kita, iaitu Tuan Bahar Zain. Chapter yang paling best bagi saya dalam buku ni, hai Muslim Wahid. Chapter yang paling best pada saya dalam buku ni adalah, bukan best lah, saya sangat suka ulang baca. Tajuk dia Bersalam dengan seperti bersalam dengan Tuhan. Saya sangat minat lah dengan apa yang dia tulisnya. Sebab dia kata dekat sini dia banyak berkaitan dengan sastra lah. So dia kata ada banyak waktu kita tak ada idea nak tulis apa. Jadi tiba-tiba kita buat macam-macam. Kita baca komik, ni fahaman saya, kita baca komik, kita baca Quran ke, kita dengar lagu, kita jalan-jalan, kita buat macam-macam untuk dapatkan idea, tapi idea tu tak ada. So dalam chapter ni dia kata sebenarnya bila kita dapat idea, apa-apa idea untuk menulis,
Sebenarnya itu macam kita bersalam dengan Tuhan. Tuhan bagi restu dekat kita. Ni benda menarik lah. Dan buku ni sangat santai. Okey. Ni saya tak tahu nak kategorikan sebagai buku ataupun tak. Lain lag sikit lah. Harap bersabar, mungkin tengok kemudian lah. Saya tak pasti ni kategori buku ataupun tak, tapi bagi saya buku lah. Ni Jungle Jokes. Ni gila-gila punya. Yang gila-gila punya dilukis dan ditulis, tak silap saya, Jaafar Taib. Sangat best yang ni sangat best sebab satu, dia tiada ni tau. Dia tak ada, macam mana cakap, dia tak ada dialog. Langsung tak ada, daripada muka surat awal sampai akhir memang tak ada dialog. Kemudian dia semua lukisan berwarna. Buku ni mahal sikit lah. Komik lah, mahal sikit. Tetapi pada masa sama, mesej-mesej yang disampaikan tu menarik lah. Kita ambil contoh macam ni. Contoh kita nak memburu kijang, kita terlalu ikut sangat anjing kan. Anjing ni berjalan, last kali kita tercium punggung gajah. So boleh macam-macam tafsir yang boleh buat berdasarkan lukisan tersebut. Okey, ada lagi 2 buah buku nak habis dah. Buku ni saya beli lama dah, jualan murah. Koyak-koyak tapi sangat syok buku ni. Tajuk dia Dilbert Give You the Business. So kenapa buku ni best? Sebab dia ada tentang project management, dia ada tentang meetings and presentation, dia ada tentang cubicles, dia ada tentang lawyer, business language. Tapi semua dalam bentuk kartun. Semua dalam bentuk kartun. So sangat syok baca, mungkin sebab saya orang yang lebih intrapreneur, bukan intra ni dia macam ni sikit kot, suka benda kartun ni. So dia macam business dan sangat logik, sangat macam kena lah, terutama kalau kita kerja dalam pejabat. So kita akan nampak situasi-situasi yang berlaku dalam pejabat tu ada dalam kartun ni. Kalau ikutkan, kalau yang saya difahamkan sebenarnya Dilbert ni, dia kalau tak silap saya lah, dia sebenarnya adalah orang yang akan dipecat oleh bos dia. Tapi dia tak nak kena pecat, jadi dia buat apa semua bos dia suruh dia buat, tapi dalam keadaan macam sekadar untuk cukup makan. Macam tu lah, lebih kurang macam tu. Dan itulah idea asal dia. Okay, buku terakhir. Buku ni kalau tak silap dihadiahkan oleh Tuan Farid. Buku ni sangat menarik sebab bila baca ni kita rasa dunia tu perlahan sekejap. Macam perlahan sekejap. Tajuk dia, saya tak ingat dihadiahkan ataupun saya beli, tapi dia hardcover, buku ni kulit keras. Tajuk dia The Things You Can See Only When You Slow Down. The things you can see only when you slow down. So kita kan selalu sangat kerja, sibuk sangat buat kerja. Kadang-kadang kita terlepas pandang banyak benda. Jadi buku ni sangat menarik sebab satu, okey, dia punya cover keras lah. Ni mahalnya, buku mahal ni. Saya rasa saya dihadiahkan kot. Kalau beli macam tak sanggup. Tapi best lah buku ni. Okay, satu, cover dia keras. Kedua, kalau kita tengok dia by chapter, kita tak payah ikut turutan, kita boleh selang-selang apa chapter yang kita nak baca. Lepas tu dalam ni dia setiap chapter tu dia ada lukisan. Lukisan dia cantik-cantik. Sekejap lagi. Tapi inilah. So sebenarnya dalam lukisan ni dia ada orang. Kita nampak lah orang tu kecil-kecil je. Contoh macam ni ni gambar orang berlari pergi ke perempuan. Okay, kalau macam yang gambar lain pula, dia sebab warna dia kot, saya suka sangat dengan warna dia best, warna-warna yang lukis. So macam ni gambar pasangan berterbangan di bawah matahari lah kot. So dia ada banyak chapter, dan chapter tu kita tak perlu baca berturutan. Okey, sekejap. Ada tak buku yang bantu kenal kemampuan diri? Any suggestion? Kalau boleh ada yang bahasa Melayu. Ada dekat Rak, tapi tak pergi ambil kot. Buku yang ditulis oleh Puan Ainun. Puan Ainun pun okey juga untuk kenal diri. Ataupun buku-buku yang ditulis oleh Buya Hamka. Buku-buku yang ditulis Buya Hamka pun bagus juga, walaupun novel. Sebab sebenarnya kebanyakan novel-novel yang ditulis Buya Hamka, masa zaman dia tulis dulu, Buya Hamka ni kalau nak tahu, dia ni anak ulama.
Jadi bila dia tulis novel-novel ni, banyak orang kecam dia. Banyak ulama-ulama kecam dia. Jadi tapi sebenarnya peristiwa tu benda yang orang cerita dekat dia. Maksud cerita yang masyarakat masa tu kan. Tetapi masih relevan sampai sekarang. Banyak sebenarnya buku novel dia tu banyak yang berunsurkan motivasi, dan kalau kita selam lagi ke bawah, dia banyak tentang agama Islam lah. Dan sebenarnya tafsir Hamka kan, tafsir Hamka ni. Tafsir ni ditulis hanya ketika dia dipenjarakan oleh sahabat baik dia. Kawan baik dia. Buya Hamka ni dipenjara oleh kawan baik dia sendiri, iaitu Presiden Indonesia pada waktu ketika dahulu. Kata silap kawan baik dia lah. Dan bila dia dibebaskan dan bila presiden yang memenjarakan dia tu meninggal, permintaan presiden tu satu je, iaitu dia nak Buya Hamka solat jenazahkan dia, sembahyangkan jenazah dia, dan Buya Hamka sembahyang jenazah untuk dia. Sama juga satu ketika dulu dia ada seorang novelis zaman dia, Pramodata apa something lah, dia pun sangat suka kecam Buya Hamka, dan dia bukan orang Islam, tetapi kalau tak silap dia ada anak yang Islam. Yang tu tapi dipendekkan cerita, dia lebih percaya Buya Hamka, walaupun dia duk kritik Buya Hamka, dia lebih percaya pada Buya Hamka. So kalau buku yang tentang kenal kemampuan diri ni, baca dulu novel-novel Hamka, sebab buku-buku dia tu kan, bila kita baca kita rasa dekat dengan hati, sebab buku-buku yang dia tulis tu memang kalau ikutkan berdasarkan surat-surat yang dia terima daripada pembaca-pembaca dia dulu. Buya Hamka ni antara benda yang dia mula buat, antara benda awal dia buat dulu adalah menulis majalah. So banyaklah surat-surat yang sampai. Okey, sambung balik. Okey, sambung balik buku ni. Hai Tuan Zamri Muhammad, dah nak habis lah. Okey, buku ni saya nak baca satu quote yang sangat menarik bagi saya dalam buku ni, yang menarik. Tajuk dia dekat sini kan. Temper your eagerness. Kalau dalam bahasa Melayu dia, kalau tak silap saya lah, kawal keterujaan dia. So orang yang tulis buku ni, The Things You Can See Only When You Slow Down, Haemin Sunim ni orang Korea. Dia ni dia ajar tentang Buddha, tentang meditation semua tu kan. Dia adalah pensyarah di satu tempat. So dalam ni topik ni dia cerita, bila dia masuk kelas, dia memang sangat teruja nak menyampaikan ilmu dia. Dia memang ajar cara yang macam lecturer lain tak ajar. So pelajar-pelajar dia dalam kelas pun semangat gila, seronok gila. Dia bawa pergi mata keluar daripada aktiviti kelas semua. Tetapi sampai satu tahap dia perasan, rupa-rupanya makin lama pelajar dia macam performance pelajar dia makin menurun. Ada yang tak siapkan homework lah, saya kata homework lah, kerja sekolah. Ada yang main-main. Jadi dia pelik, kenapa dia dah buat macam-macam benda yang best untuk student dia, yang terbaik, tapi tak berjaya juga. Jadi bila dia patah balik, dia tengok balik apa yang dia buat, rupanya dia terlalu teruja menyampaikan ilmu. Jadi sebenarnya pelajar-pelajar dia ada subjek-subjek lain yang diorang perlu bagi fokus, dan subjek dia bukan subjek utama. Dan oleh sebab tu bila dia buat macam tu, dia punya pelajar jadi macam mula-mula boleh fokus, tapi lama-lama macam banyak benda lain nak kena buat. So dia tak nak. Akhirnya dia ikut rentak pelajar dia. Bila dia start ikut rentak pelajar dia, baru kelas tu okey balik. Okay, jadi dekat sini dia bagi tahu kat sini satu quote yang saya tertarik. Saya baca dalam bahasa Inggeris dulu dan saya akan cuba terjemah ke dalam bahasa Melayu. The toll of bell is heard far and wide only when the bell is struck hard. Your influence won't spread far without the sacrifice of hard words. The world notice your effort more quickly than you think. Okay, dalam bahasa Melayu dia, loceng kita boleh dengar dari jauh sebab loceng tu diketuk dengan sangat kuat. Dia kata kita punya influence, kita punya gagasan, idea kita ataupun apa-apa yang kita nak cuba sampaikan pada orang lain, dia tak akan pergi jauh kalau tak ada pengorbanan. So pengorbanan ni, katakanlah kita ni macam kita ni cikgu. So kalau kita tengok yang pengorbanan yang boleh nampak sekarang ni, cikgu dia punya idea
mengajar kreatif ada dalam friend list saya. Dulu nama dia Chucky, Little Chucky. Sekarang dia dah guna nama betul lah, tapi saya tak ingat. Little Chucky ni dari Sarawak. Dia cara dia mengajar dalam kelas, PDP dia sangat menarik. Tapi pada masa sama sebenarnya beberapa tahun kebelakangan ni dia cerita macam mana dia buat benda-benda macam tu. So antara benda yang dia buat adalah dia kutip barang-barang terpakai, dia kutip barang-barang yang orang buang, lepas tu dia gunakan duit dia jual patung-patung kegemaran dia untuk support dia punya bahan mengajar dalam kelas. Jadi itu adalah pengorbanan, dan pengorbanan itu orang nampak lah. Orang nampak. Jadi sebenarnya kalau kita ada gagasan idea itu akan kekal di situ sahaja, sebab bukan sebab lah, akan kekal di situ saja sekiranya tidak ada pengorbanan. So kena ada pengorbanan. Pengorbanan ni lah yang tak ramai sanggup buat. Orang hanya sekadar sanggup melontar idea, sanggup kecam kita, sanggup cakap belakang, cakap depan. Tapi kalau kita ajak diorang untuk buat, diorang tak boleh buat, ataupun diorang tak nak buat, ataupun banyak alasan. Okey, ni adalah buku yang terakhir. Jadi saya akan cerita kenapa quote ni macam best lah bagi saya. Saya akan cerita satu pengalaman peribadi yang mana diwaris, yang saya rasa pengalaman tu takkan dapat ulang dah. Iaitu ada satu ketika dulu bapak saya dia bawa saya pergi ni lah, dia bila raya korban akan bawa saya pergi ke tapak-tapak sembelihan. Jadi bila kita pergi ke tapak-tapak penyembelihan ni, kita akan tengok bapak saya sembelih, dia akan sembelih lembu-lembu tersebut. Jadi saya dah ikut dia banyak tahun. Jadi banyak tahun saya tengok tepi je. Banyak tahun juga saya tengok tepi dan tolong apa yang patutlah. Selalunya tolong selepas lembu tersebut ditumbangkan. Selepas lembu tumbang tu kita tolonglah, lapah ke apa ke, buang kulit ke, ataupun tengok macam mana orang potong, buang keluarkan perut, ataupun tolong timbang ke, tolong tarik, angkat lembu ke, apa-apa lah yang benda yang berkaitan dengan lembu. Pasal tu raya korban lah. So selalunya saya macam tu. Jadi bila saya ikut bapak saya, kami sampai ke satu taman ni. So, jadi macam biasa bila sampai ke sebuah taman ni, antara benda yang kita kena buat sebelum sembelih lembu adalah kita perlu bagi lembu tu baring dulu. Tumbangkan lembu tu dahulu. Nak tumbangkan lembu kan. Biasa benda tu kita buat dalam masa 5 hingga ke 10 minit lah, saya rasa. Kalau pro tu datang-datang pak siap kan, sekejap lah, tak lama pun untuk terbalikkan lembu. Tetapi yang pelik dekat taman ni, saya tak tahu, mungkin diorang terlalu bijak, susah sikit ajar. Iaitu bila bapak saya bagi tahu kena buat macam ni. Contoh bapak saya bagi tahu kena terbalikkan lembu ni dengan contoh je, kena terbalikkan lembu, ikat kaki dia dulu kan. Tetapi orang dekat taman tu dia tak nak ikat kaki lembu tu. Contoh dia tak nak ikat kaki lembu. Jadi bila macam tu dia pun buat sendiri. Dia ikat dulu, cuba tarik lembu tu cara lain. Bila tarik cara lain tak jadi. Lepas tu bapak saya pun cakap bukan macam tu cara dia kena buat macam ni, A, B, C kan. Dia orang buat tak jadi. Bila buat tak jadi, last kali grup taman tu dia macam give up. Dia macam sebab saya duduk tepi kan, saya dengar biarlah dia tu pandai, biarlah dia buat sendiri, macam tu kan, biarlah dia buat sendiri kan. So masa tu saya sedar seseorang perlu lakukan sesuatu lah. Jadi bila saya dengar orang keliling dah start macam cakap itu, lembu pun tak tumbang, sepatutnya dah tumbang tapi tak tumbang. Ambil masa lama, tukang sembelih cakap macam ni, orang taman cakap macam ni, tak jadi apa kan. Sepanjang selama saya duduk ikut ni, saya duduk tepi je. Kali ni saya masuk tengah. Bukan masuk tengah, saya masuk campur. Saya suruh mereka. Masa tu umur saya baru 20-an lah, 20 lebih lah. Yang kat taman tu banyak juga orang yang lebih tua daripada saya. So saya kata, saya masuk, saya tunjuk, saya minta tolong ni. Saya panggil seorang-seorang. Panggil lah yang saya nampak, siapa yang saya panggil. Di sana, boleh tak tolong tarik ni, boleh tak ni. Saya aturkan supaya benda tu berjalan. Bila saya masuk campur, barulah lembu tu boleh tumbang.
itu satu pengalaman yang sangat barulah pada saya masa ketika tu. Saya tak pernah lalui. Jadi bila dah jadi macam tu, dah habis sembelih apa semua tu, bapa saya kata okey, tak apa, nanti belajar ni pula, belajar sembelih lembu ataupun sembelih kambing. So saya sangat teruja sebab sepanjang saya ikut bapa saya, dia tak pernah offer nak ajar saya sembelih lembu ataupun sembelih kambing. Tapi bila saya masuk campur tu, barulah dia offer, okey, lepas ni boleh sembelih lembu ataupun sembelih kambing, boleh belajar. Tetapi sayangnya ilmu tu tak turun dekat saya sebab dalam 1 tahun 2 tahun selepas tu bapa saya sakit, jadi dia tak boleh sembelih lembu. Itulah. So jadi dekat sini kenapa saya suka dengan quote tu adalah dia cerita kalau kita ada idea, kalau kita nak idea kita pergi jauh, kena ada pengorbanan. Kalau tak ada pengorbanan, benda tu akan kekal di situ saja. Kebanyakan waktu kekal di situ saja, kecuali kita bersungguh-sungguh menyampaikan kita punya idea dan cari orang yang sanggup berkorban untuk idea tu. So setakat ini itu sajalah buku yang saya recommend baca untuk santai-santai bila kita dalam tempoh PKP ni. Kalau buku bisnes ada banyak, tetapi hari ni memang bukan buku, tak sentuh sangat lah. So benda tu dah sekadar, benda tu waktu lain pun boleh baca. Lagipun kalau kita baca buku bisnes sekarang pun kita terkurung dari segi pergerakan. Kita nak buat benda-benda yang online ni pun sebenarnya ada batasan dia. Bukan semua orang boleh buat benda-benda yang berkaitan dengan online. Okey, Cikgu Muhammad Fuad, saya dah nak berundur diri. Boleh tengok live ni nanti bila saya dah tutup. Lama jugalah saya live. Kalau ikut dekat sini lebih kurang 31 minit. Kok rindu kat saya kan. Boleh lah. Balik nanti jangan lupa jumpa, InsyaAllah. So terima kasih kepada frontline, orang-orang yang menjaga keamanan Malaysia, bahagian-bahagian petugas yang banyak berkorban. Semoga kita sama-sama duduk di rumah dan lakukanlah tanggungjawab masing-masing. Inilah masa yang baik untuk kita belajar skill-skill yang dulu mungkin kita tak sempat nak belajar. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.